Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi beri peluang kepada kita, sama-sama kita duduk di dalam majlis menututi ilmu pengetahuan daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia ambil terimanya ilmu tersebut itu oleh para warasatul anbiya di kalangan ulama al-Islam. Boleh kita tupainya ilmu-ilmu mereka di dalam kita nak memahami askan isi kandungan Al-Quran dan Al-Hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemarin itu kita telah kecek dah sedikit daripada contoh tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam dia itu carinya, di dalam dia itu menunaikan cara dia, contoh tauladan dia di dalam masalah semaya. Dalam masalah dia itu mendirikan qiyam Ramadan pada waktu malam tu macam manakah contoh tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ini. Hari ni insya-Allah kita nak pindah masalah pula lah. Kita nak berbicara pula kerana hari ni adalah hari yang ke-15 lah daripada bulan Ramadan Al-Mubarak tahun 1442 Hijriah. Maka balik nak turun ni kita duduk tengah-tengah. Duduk tengah daripada bulan Ramadan, iaitu 10 tengah daripada bulan Ramadan. Apabila sampainya malam 16 ni, maka derah dah lah dia nak turun gitu. Ya nak turun gitu dengan cara cepat. Hak itulah nak tahqiq. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, royak kata ayyam ma'dudat. Kadang kita ni tak terasa di hati, kata gi dengan tak terkabah. Kerana masa pada akhir zaman ini dia cepat dan orang kata derah. Kalaulah kita tak rebuknya ambil peluang wa amal ibadat di dalam ini bulan, nescaya ia lucu gi, ia pergi dengan kita tu tidak terkabar dan tak terasa dan tak tersedar. Jadi apabila nak masuknya 10 akhir daripada bulan Ramadan, hak yang kita duk tunggu-tunggu tu gapakah di sananya yang kita tu kena ambil cara daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak duduk dalam 10 akhir Ramadan tu, dia buat gapo di sana.
walaupun dalam keadaan kita duduk ni keadaan yang penuh dengan cobaan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita ingat kata Allah Subhanahu wa taala ni masih lagi hendak baik kepada kita, masih lagi duk buka peluang dan bukanya rahmat kepada kita, maka kita rebut ambil lah. Kita rebut ambil. Lagu mana kita nak gunanya tenaga hak tu hewi kepada kita, pastilah kita tu kena ambil. Pastilah kita kena guna, kena cara. Jadi 10 akhir daripada bulan Ramadan ini dalam syarak kita sebagaimana yang dikemukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ini ummah, iaitu dia buat contoh tauladan kita tu kena masuk i'tikaf. Walaupun sunat, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak pernah tinggal, walaupun dia tu kerja banyak, dia tu orang kata sibuk dengan beberapa perkara, walaupun begitu pun dia tak tinggal akan ining amalan bagi baginda tu. Maka kita sebagai orang nak ikut dia tu kalau tidak ada halangi, tidak jadi ada ketakutan, tak ada jadi kesusahan gapo, kita bolehlah kita nak buat dan nak ikut, nak ambil cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohi mari. Kemudian kalaulah kita ni tak kuasa dalam arti kata mengeboknya penyakit dan tidak diizinkan oleh ketua dan tidak diizin oleh jawatan kuasa negeri dan ketua kita, doktor-doktor, bomo-bomo dan ahli jawatan masjid tu, maka kita buatlah sekadar mana kita kuasa. Itu makna nak royak kata benda yang dalam agama kita ni tak ada nak jadi berat di atas kita apabila kita itu tak kuasa. Berdasar kepada Tuhan kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah makna kata sebagai mukaddimah yang kita nak mulakan di sini. Jadi i'tikaf ni apakah hikmat Allah Subhanahu wa taala suruh kita itu i'tikaf? Suruh Nabi buat contoh supaya nak kita tu i'tikaf ni, apa hikmat? Hikmatnya kerana hati manusia ni ia sibuk dengan perkara-perkara yang dia itu duk sibuk daripada urusan-urusan hidup pada dunia ni. Maka hati manusia ni berhajat kepada berhajat kepada kita tu belakan dia dan menambahkan iman dia, buat masuknya dia di dalam madrasah i'tikaf supaya nak islah. Islah ni makna kata nak beki, nak kembali dia duduk kena pada tempat hak Allah Subhanahu wa taala khandak. Itu makna kata dengan cara ringkasnya Allah Subhanahu wa taala ni suruhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam buat contoh tauladan dalam masalah i'tikaf. Dalam masalah apa? Dalam masalah i'tikaf. Mikir apabila kita i'tikaf ni kita boleh terlucuk daripada makan minum, daripada kita duk jadi gaulai dengan orang jadi kelajak, makan minum kelajak maksudnya. Gaulai kelajak dan cakap pun jadi kelajak, nak tidur pun jadi kelajak. Apabila masuk dalam madrasah i'tikaf ni kita bolehnya nak beki dan kita nak bolehnya islah dalam arti kata nak kemukakan benda hak molek lagi. Situlah hikmat kita disuruhkan kita itu i'tikaf apabila sapanya waktu yang kita duk tunggu-tunggu. Jadi apakah makna i'tikaf? Ni kita nak ambil dengan cara tak ada jadi banyaklah insya-Allah hari ni iaitu makna i'tikaf iaitu huwa iqamatu 'ala syai'. Faqila liman lazimal masjida wa aqama al-ibadata fihi. Wa aqama al-ibadata fihi mu'takifun ataupun aqifun. Iaitu makna i'tikaf ni iaitu kita iqamah. Iqamah nama kita tetap di atas sesuatu. Kita menetap
diri kita di atas sesuatu, tu mana i'tikaf. Ada pendapat ulama kata mereka yang melazimi diri dia di masjid dan dia duduk di masjid tu buat gapo? Aqamal ibadah fihi. Dia duk mengkerjakan ibadat di dalamnya, iaitu di dalam masjid. Orang panggil mu'takif, orang yang i'tikaf. Tu maknanya. Itulah makna yang kita kena ambil faham, kena ambil reti daripada makna syarak. Ni yang diberikan oleh ulama al-Islam kita tentang pengertian al-i'tikaf. Kemudian hukum i'tikaf ni macam mana hukum dia? Masyru'iyatuhu, hukum dia lagu mana? Hukumnya mustahab. Mustahab ni makna perkara yang digemar dalam agama kita, perkara yang disukai di dalam agama kita bila fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan, dan lain daripada bulan Ramadan min ayyamis sanah, daripada hari-hari yang sepanjang tahun lah. Tu makna kata boleh. I'tikaf ni utamanya di dalam bulan Ramadan dan banyak lagi daripada hari hak setahun tu. Maka sabitnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'takafa akhir al-ashr min Syawal. Ada juga sabit daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia i'tikaf pada 10 akhir daripada bulan Syawal. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ana ayat kata dalil nyata kata i'tikaf itu boleh kita i'tikaf sepanjang tahun. Terutamanya 10 akhir daripada bulan Ramadan, hak tu lebih mustahab, lebih utama daripada yang lain. Tapi bukan arti kata sekadar 10 akhir tu saja, tu bukan. Nampak tu tak? Dan Sayyidina Umar katanya wa anna Umar qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar tu satu hari yang merayak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Nabi, inni kuntu nazartu fil jahiliyati an a'takafa lailata fil masjidil haram. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ni niat menazar pada zaman aku duduk dalam agama jahiliyah dulu tu, bahawa aku nak i'tikaf satu malam di dalam Masjidil Haram. Jadi Umar ni tak kala yang masuk Islam ni ia royak kepada Nabi kata ia pernah niat nazar kata nak i'tikaf satu malam di dalam Masjidil Haram. Nak royak kata pangkat Masjidil Haram di dalam hati-hati orang jahiliyah adalah besar, adalah mulia, adalah lebih. Nah, tu nak royak kata kita ni dengan orang-orang jahiliyah ni kita kena tahu kata hati dia tu terhadap Masjidil Haram tu macam mana. Maka kita ni orang Islam terutama lagi lah dengan Masjidil Haram tu. Lalu apabila Nabi SAW dengar khabaran daripada Sayyidina Umar rakyat lagu tu ia kata qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun kata fa'aufi binadhrika, hendaklah mung itu gapo mentunaikan nazar engkau, mentunaikan nazar engkau. Lalu Umar kata aku pun i'tikaf lah di dalam Masjidil Haram itu satu malam, kerana Nabi tu Nabi tu izin, Nabi tu suruh aku buat apabila aku tu royak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ini masalah. Jawab kata rana ni nak royak kata i'tikaf itu boleh sepanjang tahun, akan tetapi utamanya 10 akhir daripada bulan Ramadan. Betul tak? Tu dengan dalil hak umumnya. Ini pun hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim juga. Nah, Al-Bukhari dan Muslim juga. Muslim tu rakam 1950 ni, dan Sahih Bukhari juzuk 4 237 nuskah ada sekali dengan ni lah. Kemudian dia kata wa afdaluhu fi Ramadan, tapi hak utamanya i'tikaf ni di dalam bulan Ramadan. Nah, di dalam bulan Ramadan 10 ayyam, iaitu 10 hari. Nah, 10 hari. 10 hari.
Beli hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kerana ada hadis Nabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu fi kulli Ramadhan. Nah, dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada tiap-tiap Ramadan 10 ayyam, iaitu 10 hari. Falamma kana al-'aam alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawma. Makna kata Nabi ni tiap-tiap tahun dia iktikaf 10 hari sama di akhir bulan Ramadan. Tiba-tiba tahun yang dia itu nak meninggal daripada ini dunia, dia iktikaf 20 hari. Mula daripada 21 malam 21 malam yang ke berapa? Malam yang ke 11 ada. Malam yang ke 11 hingga akhir bulan Ramadan. 20 hari iktikaf pada akhir bulan, pada akhir tahun yang dia itu nak kembali kelik kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tu nak ayat kata Nabi ni walaupun dia ni penuh dengan kerja, banyaknya pegawai kuasa, tapi dia tak tinggal juga iktikaf. Tapi dia itu tak cuai juga daripada ini amalan yang dia itu buat contoh tauladan kepada kita. Maka kita kalau ada kesempatan, kita ikutlah akan sunnah Nabi ni. Cara nak iktikaf ni setepat lah. Kita pilih masjid, kemudian kita iktikaf situlah. 10 hari situ lah. Tak usah kosek kot lain, tak usah pindah situ pindah sini. Itu tidak ada contoh tauladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu. Kemudian hak utamanya lagi, hak tu hadis 20 hari nah. Hadis 20 hari dan wa afdaluhu akhiru Ramadan lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifu 10 al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Hak utama lagi iaitu akhir bulan Ramadan, kerana bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf 10 akhir daripada bulan Ramadan sehingga Allah Subhanahu wa taala memati akan dia. Tengok. Mana kata sunnah ni ada, bukan sunnah orang tu, sunnah orang ni dak. Jalan ni hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis ni diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tu nak kita faham molek. Ni nak ayat kata cara kita ni nak iktikaf ni ambil mana? Ni ambil daripada dalil, ambil daripada sumber syarak hak kita telah dengar daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diterang dan dinyatakan oleh para ulama warasatul anbiya. Baik. Kemudian syarat kita nak iktikaf ni macam mana? Syarat kita nak iktikaf ni macam mana? Kita kena reti juga syarat. Syarat ni benda hak kita nak buat ni ya ada ngan kai dia kalau bahasa sia. Syarat dia tu nak buat macam mana? Dia kata syarat dia ni tidak disyarak. La yushra'u illa fil masajidi. Tidak disyarak kita iktikaf ni malaikat dalam masjid. Tu makna kata amalan iktikaf ni nak buat di mana? Kalau tanya ulama, tanyanya ulama kena jawab kata kena buat di masjid. Kena buat di mana? Kena buat di masjid. Kenapa kata kena buat di masjid ya? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi. Nah, dan janganlah kita ashiruhunna. Mana ashiruhunna makna mana? Kita duk gi jimuk orang perempuan sedangkan kita itu duk iktikaf di dalam masjid. Tak boleh lagu ni. Tu lama kata duk buat naik angin kok mana iktikaf, mak gi orang perempuan, orang isteri dia duk mai jimuk tah tu tak boleh. Ni Allah Taala larang. Nah, wala tubashiruhunna ai wala tujami'uhunna. Tu sebagaimana jumhur mufassirin telah mentafsirkan kepada kita dengan cara jelas dan terang. Tak ada kena boleh nak takwil kot mana lah. Jangan kita duk buat PA perangai seumpama bahaiyah. Bahaiyah ni ia iktikaf satu malam, iaitu malam 10 daripada bulan Muharram. Ia pakak naik datang masjid, kamar dia campur aduk di antara orang lelaki dan perempuan. Katuk kamar dia katuknya lampu, kalau bahasa petani katuk pelita, duk lagi ada gelak lagu tu. Lepas daripada tu hadiah apa gomoh hak tu gomoh hak ni tu bi anak hak tu lah anak yang soleh. Itu panggil pegangi khurafah yang menyalahi dengan
ajaran Islam yang sebenar, yang tak kena mengena dengan contoh tauladan yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan itu bukan ajaran al-Islam. Itu tak? Bukan ajaran al-Islam. Baik. Apabila mari satu ayat ni kita kata wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid ni, ada setengah-setengah ulama. Nah, ada setengah-setengah ulama dia kata kalimah al-masajid tu orang panggil alif la ahdi dzih. Alif la ahdi dzih ni makna lagu mana? Reti kata masjidil tiga dia kata, iaitu masjid ke apa? Masjidil Aqsa, ada Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa dia kata. Lain daripada masjid tu dia kata tak leh. Ya ada ulama hak kata lagu tu. Sebab tu dia kata tak boleh kita iktikaf malaikat pada 3 masjid saja. Bagaimanakah jumhur nak jawabnya? Pendapat ni ada. Nah, pendapat ni ada setengah daripada ulama. Akan tetapi itu bukan pendapat jumhur ulama dan bukan pendapat yang rajih, yang kukuh lagi berlandas di atas dalil yang sahih tu bukan. Kenapa? Kerana ia kata al-masajid di sini ia kata mari dengan lafaz mutlak. Apabila mari dengan lafaz mutlak, pasti di sana kena adanya, ia kata ada di sana ada lafaz muqayyad daripada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ia kata mari takyid. Mari takyid, mari nak kaitkan, nak mengkecikkan benda hak yang luah tadi itu. Hadis ni dikeluarkan oleh dia ni, oleh apa nama di sini ni, satu hadis yang dikeluarkan oleh al-a'immah dan ulama-ulama daripada a'immatul hadis. Ya riwayat di dalam kitab nama Juz'ul I'tikaf lil Hamami, salah seorang daripada ulama lah. Dia waris hadis ni. Lalu bunyi katakan hadis tu, hadis ni hadis sahih juga. Nah, hadis ni hadis sahih juga. Dia katakan ni tepat hak kita duk jadi perselisihan kata tak boleh i'tikaf malaikat 3 masjid saja. Masjid kampung kita, masjid jamek tempat kita tak boleh. Ada orang pesing pehel lagu tu. Lalu ia berdasar kepada ini hadis. Hadis kata la i'tikafa illa fil masajidith thalathati. Makna tidak ada jenis i'tikaf malaikat pada masjid yang 3, iaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi wa Masjidil Aqsa. Ia kata 3 masjid tu ya. Orang hak lain tak boleh kita nak i'tikaf. Lalu ulama jumhur ni bukan tak tahu hadis ni. Hadis yang kita dengar ni, la i'tikafa illa fil masajidith thalathah ni, bukan ulama jumhur tak tahu. Bukan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam gapo tak tahu. Nah, Imam Pak tu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tahu, bukan tak tahu. Bukan mereka itu tak pernah tengok. Tapi mereka kata la di situ tu orang panggil la nafi. La nafi. Nafi ke apa? Nafi al-kamal, bukan nafi sihah. La nafi al-kamal, bukan nafi as-sihah. Sebab apa? Ya seumpama satu hadis lagi Nabi kata la salata bihadrati ta'amin. Tak ada jenis gapo semaya apabila di hadapan hidangan. Kalulah soal kata, kalulah kita semaya juga depan hidangan, adakah sah semaya tu? Memang sah. Tetapi adakah sempurna pahala? Tu tidak. Orang panggil nafi lil kamal, bukan nafi lis sihah. Apa tu tak? Nafi lil kamal. Di sana ada nafi lis sihah. Di sana ada nafi lil kamal. Maka di sini panggil nafi lil kamal. Apa boleh kata nafi lil kamal? Kerana Imam Al-Bukhari dia kata ada satu bab dalam Sahih Bukhari dia kata babul i'tikafi fi ashril awakhiri wal i'tikafi fi masajidi kulliha liqaulihi ta'ala wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ni Imam Bukhari buat bab. Lalu bab di dalam Sahih Bukhari ni tahu kata fiqhul Bukhari fil bab. Makna kata kita nak tahu kata fiqh Imam Bukhari ni tengok mana? Tengok di bab dia. Nah, bab dia buat gapo tu, itu makna kata pendapat pegangi jalan ni Al-Imam Al-Bukhari.
Maka Imam Bukhari kata bab i'tikaf pada 10 akhir dan i'tikaf pada semua masjid, pada semua masjid. Kerana Allah Taala ayat wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Fa Imam Bukhari tahu tak hadis la i'tikafa illa fi salasatil masajid, tahu, tapi pakai la di sini panggil nafi lil kamal. Nafi lil kamal, bukan nafi lis sihhah. Nampak tu tak? Maka yang diberjalai kata tak boleh i'tikaf malaikat 3 masjid sahaja, i'tikaf lain pada ni tak boleh. Nah, satu jumlah daripada ulama, walaupun ulama tu ulama sunnah juga, akan tetapi satu jumlah saja. Apabila satu jumlah saja, kita ni nak pakai hak jumhur tak ada salah nah. Tak ada salah, sebab ayat Quran ini mari kata wa antum akifuna fil masajid, tak ada kata fil masjid dak. Nampak tu tak? Fil masajid. Maka mari masajid ni mari dengan sirah jamak, maka ulama jumhur tanggung kata semua masjid. Masjid hak mana? Iaitu masjid yang dibuat jemaah di dalamnya dan buat jemaah. Nah, masjid yang dibuat jamaah dan al-jumaah. Jamaah iaitu semaya jemaah dan berkhutbah. Mana kata semaya jemaah dalam tu. Tu masjid yang boleh kita memasukkan diri kita iktikaf di dalamnya. Tu dah. Baik. Kemudian dan cara jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita nak masuk iktikaf ni gapo, iaitu wasunnatu fi man i'takafa ay yasuma kama taqaddama an Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam Musannaf dan beriwayat dengan maknanya daripada Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Lagu mana? Makna kata orang nak masuk iktikaf tu iaitu eloknya hak sunnah Nabi ni, iaitu orang yang berpuasa. Orang yang tak puasa tak ada digalak mana. Pas kalulah kita nak bawa kanak-kanak kita hajar, boleh ke tak? Boleh, tak ada gapo. Nah, tak ada masalah, boleh hak tu. Tak ada jadi keberat ke, jadi pada susah payah gapo, tidak, bukan lagu tu. Faham tu tak? Ni nak kita faham molek tu. Nak kita faham molek kata syarat 2 ya. Nah, syarat 2 ya, iaitu iktikaf di masjid, kemudian iktikaf hak sunnahnya orang yang berpuasa. Sudah. Lepas tu bila nak masuk? Apabila turunnya matahari hari yang ke-20 daripada bulan Ramadan, malam ke-21 tu pakai duduk dalam tu dah. Lepas daripada maghrib tu pakai iktikaf duduk dalam tu. Duduk dalam masjid dan tak keluarnya seorang tu daripada masjid, malaikat ada perkara-perkara yang harus kita nak berlaku bagi orang yang mu'takif ni, orang yang iktikaf ni. Lagi kita tengok kata apa kok harus bagi orang yang iktikaf dalam masjid tu iktikaf 10 akhir daripada bulan Ramadan ni, dia boleh buat gapo katik. Takut dos pakai kayu batu krakong gitu, bukan dia manusia ni. Nampak tak tu? Tu. Jadi yang keseterusnya mari kita tengok sikit sebagai jalan ni yang diberjalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dinyata dan dijelaskan oleh warasatul anbiya, para ulama kita yang diriwayatkan kepada kita, iaitu ma yajuzu lil mu'taqifi, barang yang harus orang yang mu'taqif, mana kata orang yang bermuka orang yang iktikaf itu boleh buat kerja. Gapo katik dia kata. Yang pertama, nama lek ni sebagai ilmu pengetahuan. Maka kita apabila ada ilmu, kita nak buat amal sedak dah lah. Mana kata kita nak buat amal ni gi dengan ilmu, bukan gi dengan tak tahu, turut mukallid saja, bukan. Apabila kita tahu ni, supaya kita gi kanan-kanan ada duit dalam kocek. Apabila kita ada duit dalam kocek ni, ada wang dalam kocek ni, sedak gi kano-kano pun jadi boleh lah kita seolah kata kita nak beli tu beli ni sekadar mana kata kita berhajat tu, sedak. Supaya orang nak buat amal, dia ada ilmu, dia tahu, sedak. Jadi lazat kita nak buat amal ni sebab dia ada ilmu pengetahuan. Hak tak ada tu ya payahlah sikit. Maka tak payahlah kalau kita mengaji, ambil telinga kita pergi dengar. Ya kita mengajar benar-benar dah lah ni. Tu. Dia kata harus bagi seorang yang iktikaf itu keluar kerana ada hajat. Tu mana kata kalau dia ada hajat boleh dia keluar daripada tempat dia iktikaf tu. Tapi hajat hak mana? Hajat syarak. Hajat biasa syar'i. Bukan hajat biasa nak pergi buah tu tak boleh lah.
Buat apa dak? Makna kata nak pergi kecek perkara sia-sia, tak leh lah. Lagu tu kena duduk dalam masjid lah. Muka kata kita niat nak i'tikaf kan? Dan bahawasanya Nabi SAW satu hari itu dia ada i'tikaf. Nah, ia mengeluarkan kepala dia daripada masjid. Ya Allah, kepala dia keluar daripada masjid supaya nak basuh kepala dia dan nak sisir rambut. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar tubuh dia. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha tu royak. Nah, royak dalam hadis ni, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim ni, royak mari. Dia kata wa in kana rasul dia royak kata qalat Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didapati bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa mu'taqifun fil masjid. Dia tu masuk kepala dia kepada aku sedangkan dia duk i'tikaf di dalam masjid. Moga kata umur Nabi dengan hujrah Aisyah tu ya duk rapat gitu, bukan tabir kat umur Nabi, umur Aisyah dah lah. Balik ni Masjid Nabawi. Tu. Wa ana fi hujrati, sedangkan aku ni duduk dalam hujrati. Hujrati di sini makna lagu mana? Kata ulama makna kata bilik. Jangan kita ngaji baru-baru terjemah hujrati makna lubang. Lama terjemah lubang sudah. Nah, hujrati makna bilik kecil. Nabi duduk di dalam bilik kecil ya dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tu. Sedangkan dia kata wa ana haidun, aku hari tu mari haid. Tapi Nabi tu Allah kepala dia kepada aku nak uji aku tu basuh rambut dia. Nah, sisir rambut dia. Sedangkan aku tu haid. Wa kana la yadkhulul bait illa li hajatil insan idza kana mu'taqifan. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam masuk dalam rumah dia, dalam rumah yang duduk sekali dengan Siti Aisyah tu radhiyallahu anha, malaikat kerana ada hajat manusia. Mungkin Nabi ni jadi rasul lagi, jadi presiden lagi, jadi ketua lagi, jadi suami lagi, jadi banyaklah daripada tanggungjawab dia tu. Maka orang mari duk jumpa dengan dia tak ada nak makan, Nabi pun masuk dalam rumah pergi cari benda-benda makan, lagi. Nah, itu makna kata di hajatil insan, kerana ada hajat manusia. Apabila dia tu duk i'tikaf lah. Kalau tak ada i'tikaf tak apalah, masuk dalam rumah tak ada masalah lah. Nampak dah? Ni duk dalam keadaan i'tikaf. Baik. Kemudian boleh juga bagi orang i'tikaf tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lagu mana? Harus dia tu orang i'tikaf tu bahawa dia ambil wuduk di dalam masjid. Makna kata sah dia tu ambil wuduk di dalam masjid. Makna kata ya warinya bekas kecil, kalau dia wari jebur air ataupun kendi pun, dia boleh nak ambil air semaya di atas masjid tu, tak ada gapo. Tu sebab gapo boleh royak lagu ni, kerana ada contoh tauladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kata ada seorang khadim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tengok Nabi, dia wari air kepada Nabi, panggil air tu panggil air wudu. Perbuatan tu panggil wudu. Wudu tu air hak kita ambil air semaya. Al-wudu tu perbuatan hak kita sepakai dengan air yang dicediakan untuk ambil air semaya. Tu wudu makna lain, wudu makna lain. Nah, dia katakan tawadda'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid wudu'an khafifan. Makna kata Nabi ambil air semaya di dalam masjid, tapi ambil sebagai air semaya yang khafif. Khafif di sini makna tak ada guna air tu jadi banyak dan tak jadi cemarnya masjid dan tidak jadi basahnya sampai ke bahasa petani panggil lecoh. Sampai ke jadi punah. Keadaan masjid tu tak boleh lah lagu tu. Terutama orang yang tak ada penyakit waswas. Kalau penyakit waswas dia ambil tempat dia. Dia ambil tempat hak dicedek untuk ambil air semaya tu. Tu. Tapi kalau orang tak ada penyakit waswas, dia boleh buat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat di sini. Baik. Kemudian di dalam orang di dalam keadaan orang duk i'tikaf tu barang hak yang harus nak buat tu sebagai contoh tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni royak mari dia kata iaitu suruh kita menjadikan dalam masjid tu satu seolah kata kita
ikat kain kita sebagai wak khemah. Khemah halus lah. Mana kata kalau lah bahasa kita ke ada kelambu. Nah, seolah ada bilik tempat kita nak duduk tu, ikat tali dengan kain wak jadi bilik tu. Tu supaya apa? Supaya kita nak khuluah. Khuluah ni faham dah. Mana kata kita nak menajak Tuhan kita ni, diri kita seorang, tak ada orang lain. Tu maknanya sunat kita buat lagu tu. Benda yang digemar, yang disuka buat lagu tu. Kerana apa? Kerana Aisyah radhiyallahu anha kata bagi Nabi itu ada khibak. Khibak ni makna lagu mana? Khibak ni makna kata ada orang panggil kata kain yang ikat betul buah kayu. Jadi kemah kecil Nabi duduk dalam tu. Idza i'takafa wa kana dhalika bi amrihi minhu sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia i'tikaf ya buatlah tu. Nabi Muhammad tu buat lagu tu. Pas kita tak payah sekarang learning dah ada kelambu hak pesing ada kaki tu, ada khemah hak boleh kita beli hak kecil-kecil tu tok. Kita pasal terutama dalam waktu malam boleh kita buat lagu tu. Nah, apabila nak buat Jumaat kita lipat. Lipat Jumaat ke apa nama. Hak tu apa yang kata masa yang kita tak ada wabak ni ke apa nama kita boleh buat ni kita ambil ilmu pengetahuan. Kalau kita boleh buat tahun ni alhamdulillah tempat masjid mana-mana pun. Apa dak? Alhamdulillah. Itu buat lagu tu gapo? Kerana Nabi itu suruh, Nabi itu nak lagu tu. Ya kena buat. Orang dia naklah ni buatlah tu. Tu dia. Faham tu dah? Baik. Kemudian dia pun Nabi SAW ni sunnah dia ni ajaran Nabi masa duk iktikaf tu buat lagu mana pula seterusnya iaitu letakkan tikar. Hafal tikar tempat yang nak tidur tu ya hafal tikar yang tak tidur atas seming ataupun atas pasir atas tanah kerah budak lah ya tidur atas tikar dia ya hafal tikar dia ataupun lemek mudah zaman kita ni toto bahasa Melayu kita dah bahasa toto kadang-kadang hafal lagi tempat hak kita nak letak diri kita tu tu itulah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi daripada hadis Abdullah bin Umar tak kala dia iktikaf kali dengan Nabi alaihissalam dia tengok Nabi buatlah tu maka kita ni ikutlah hak ni hak Nabi buat kita tengok ni kita buat. Ni mudah dalam Islam kita kata kita ni adalah suka nak ikutnya jinjak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah kita nak wa amal ibadah. Faham tu tak? Faham molek sini kita reti, kita jelas di sini molek. Baik. Kemudian seterusnya orang perempuan tu boleh ke tak nak iktikaf? Dan orang perempuan tu kalau tak se-iktikaf suami dia duk iktikaf di masjid, dia boleh nak pergi ziarah. Lagu mana contoh teladan dalam masalah ni? Terhadap apa nama perbuatan ni? Tu dia. Jadi iktikaf orang perempuan dan ziarah suami dia di dalam masjid ni harus. Tak gapo ada contoh teladan boleh lagu ni. Yang pertamanya harus bagi orang perempuan bahawa dia itu nak menziarahi suami dia sedangkan suami dia tu dah iktikaf di dalam masjid. Ziarah lah. Ziarah di sini ana beri bawa makan ni ke, minum ni ke, kain baju ke. Nah, kain baju hak tok laki dia, dia pergi tolong basuh, tolong gapo, tolong gosok tu dia wari ke masjid. Lepas tu dia kelik lagi. Tu maknanya gitu. Faham tu tak? Sebagaimana ada contoh ni, sebagaimana Safiyah radhiyallahu anha ni, Safiyah ni salah seorang daripada apa nama Ummul Mukminin ni, dia kata dia gilah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pergi jumpa dengan Nabi sedangkan Nabi tu dah iktikaf 10 akhir daripada bulan Ramadan. Tu. Maka dia pergi makan ni pada waktu malam. Nah, siari pun dia pergi juga. Tu nak ayat kata dia ni apa nama قال صفية رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في عشر الأواخر من رمضان apa nama ni حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلهما إنها صفية بنت حي فقال سبحان الله يا رسول الله. Makna kata apa nama duduk dekat ni duduk dekat dengan babi Ummi Salamah.
Nak ayat kata Ummu Safiyah tu maaflah saat ni silap sikit, iaitu mari jumpa dengan suami dia. Safiyah tu mari jumpa dengan suami dia, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu duk iktikaf sekali dengan apa? Sekali dengan suami dia. Maka dia pun tak ada gapo ni nak ayat kata sahabiyat dulu tu mari iktikaf, mari ziarahnya suami dia ketika suami dia tu dak iktikaf dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Baik. Lepas daripada tu, gapo lagi harus bagi orang perempuan ni nak buat ketika suami dia tu dak iktikaf. Harus bagi orang perempuan bahawa dia iktikaf serta suami dia ataupun seorang diri dia. Harus nak iktikaf tapi kena tepat. Tepat biasanya kata sebuah masjid tu dia kena ada tepat dia lah. Tepat hak iktikaf orang perempuan atas ke. Bawah tu orang lelaki, atas tu orang perempuan. Tak apa agak lagu tu. Maka ada bilik air, ada gapo atas tu cukup lekat dengan cara sempurna. Tengok pada masjid lah. Tengok pada suasana masjid tu. Tu nak kita tahu di situ. Tak ada gapo. Ataupun yang nak iktikaf sore diri dia pun tak ada gapo. Dalam arti kata untuk lelaki tak ada iktikaf, dia nak iktikaf. Tapi syarat tu kena minta izin lah. Kena minta izin daripada suami dia, kata dia nak iktikaf. Kalau ya tak ada masalah. Tu makna kata cara dalam agama kita supaya nak kita itu boleh buat amal dengan cara jelasnya dan menerusnya dalam masalah kita nak buat amal ibadat ni. Mudah-mudahan kita sebagai orang Islam ini boleh capur tangan, boleh sama-sama kita buat amal ibadat. Lalu daripada hadis hak kita baca, hak kita dengar tadi tu sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan tambah hak akhir tu daripada Abi Daud sebagaimana terdapat di dalam kitab Aunul Ma'bud. Dia katanya ulama di sini, dan padanya iaitu pada hadis yang kita dengar saat ni tu dalil di atas bahawasanya harus orang perempuan tu iktikaf, dan tidak syak lagi kata perwaktan itu kena dapat izin daripada suami dia dan amil daripada fitnah, dan satu lagi amil daripada campur aduk lelaki perempuan. Tepat apa yang kata tepat tak ada jadi kemudahan tu tak boleh lah. Mana kata kalau ada tingkat yang kedua, orang perempuan duduk atas, orang lelaki duduk bawah. Lagu tu molek. Kenapa? Kerana berlaku di atas kaedah kata dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mana kata kita sekatnya benda yang nak jadinya ke fasik ke benda yang jadi ke mudarat dia mendahului di atas apa yang kita nak hasil, nak dapat ke maslahat. Mana kata kita kena kira molek, terutama ahli jawab masjid gapo nama itulah kena duk mari cara, kena duk mari tengok tentang ini masalah. Ini kita royak kata pada masalah iktikaf. Akan tetapi kalau kita tak boleh nak buat masalah tahun ini, kerajaan takwi ataupun keselamatan balik doktor ke gapo tak boleh lah, maka kita tak kena buat lagi. Cuma ni kita ambil ilmu pengetahuan, bila masa Tuhan buka kita buat kerja. Kalau ada kemewahan, ada kebolehan lagu mana, tak apalah. Nah, gaponya kita iktikaf? Iktikaf ni kerana kita nak cari kemeridaan Allah Taala, terutamanya gapo? Iaitu malam Lailatul Qadr. Insya-Allah pada perjumpaan kita lagi akan datang, kita mari tengok kata cara menuntut Nabi sallallahu alaihi wasallam malam Lailatul Qadr. Ia ada qudwah macam mana? Ada contoh tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menuntut Lailatul Qadr macam mana, insya-Allah pada perjumpaan yang lagi akan datang. Maka hari ini kita nak ambil sekadar inilah sahaja dulu. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.